Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Raju Jeddah. Pakar Sikit Puan jumpa lagi. Hari itu saya kita bincangkan tentang fakta pasal fibroid. Sekiranya anda masih lagi belum melihat video itu, elok menonton video itu dulu sebelum saya huraikan tentang rawatan fibroid. Jenis dan gejala fibroid bergantung sepenuhnya kepada lokasi di mana fibroid itu tumbuh. Sekiranya ia tumbuh pada dalam otot rahim, kita panggil intramural. Jika fibroid itu tumbuh pada permukaan rahim, kita panggil sebagai subserosal. Dan jika ia tumbuh pada rongga rahim, kita panggil submucosal. Perlu saya jelaskan di sini bahawa myomectomy ataupun pembuangan fibroid ini disarankan kepada mereka yang masih muda, kepada wanita yang ingin hamil di masa hadapan dan mereka yang ingin mengekalkan rahim mereka. Tetapi sekiranya wanita sudah berusia, rawatan yang lebih tepat adalah dengan membuang rahim, iaitu hysterectomy. So, terdapat beberapa rawatan yang boleh kita offer ataupun boleh kita cadangkan kepada pasien bergantung kepada lokasi dan juga saiz fibroid itu. Okey, kalau lokasi itu pada permukaan fibroid atau subserosal fibroid, jadi selalunya kita akan menawarkan dua jenis methods of surgery ya. Nombor satu adalah dengan laparoscopic myomectomy, di mana kita menggunakan kaedah keyhole surgery ataupun minimal access surgery, di mana cuma terdapat lubang kecil je pada perut pesakit. Kenapa ia lebih bagus? Kerana selalunya pesakit akan recover daripada surgery itu dengan lebih cepat kerana terdapat luka yang kecil saja pada perut mereka. Satu metod lagi untuk membuang fibroid adalah dengan menggunakan kaedah laparotomy, iaitu di mana kita buka macam biasa, macam scissor section kan, buka macam biasa dan kita buang fibroid itu dengan cara laparotomy. Okey, sama juga dengan laparoskopi, cuma laparotomy akan mengambil masa yang lebih lama untuk recover kerana luka pada perut pesakit itu agak besar, jadi mengambil masa sikit untuk recover. Sekiranya fibroid yang anda ada itu adalah fibroid submucosal, itu fibroid yang berada pada ruang rahim, ia mungkin boleh dibuang melalui vagina, okey, tak ada luka pada perut langsung, dengan menggunakan kaedah endoskopi ya, di mana doktor akan mengikis fibroid itu daripada dinding rahim anda dengan perlahan-lahan. Jadi teknik ini selalunya kita reserve atau kita buat pada mereka yang mengalami fibroid yang kecil-kecil. Video ini menunjukkan yang fibroid, submucosal fibroid dikikis secara perlahan-lahan dengan menggunakan alat yang dipanggil rectoskop, iaitu alat yang digunakan semasa endoscopic resection of fibroid. Submucosal fibroid walaupun bersaiz kecil boleh memberikan masalah yang besar kepada pesakit disebabkan oleh kedudukannya di dalam rongga rahim, seperti masalah pendarahan yang banyak dan senggugut, berbanding dengan subserosal fibroid ataupun intramural fibroid, di mana pesakit selalunya tidak mengalami sebarang gejala sehinggalah fibroid tersebut menjadi sangat besar. Satu lagi yang saya ingin ingatkan kepada pesakit, iaitu fibroid bukannya kanser. Sekiranya anda didiagnoskan dari fibroid ini dan anda tidak mengalami sebarang masalah, fibroid itu kecil, anda tidak perlu menjalani pembedahan langsung kerana ia tidak mengganggu kehidupan anda. Tetapi kalau fibroid itu terlalu besar, of course lah surgery disarankan kan, sampai perut buncit macam orang mengandung. Of course, selalunya kalau kecil kita akan nasihatkan kepada pesakit untuk membuat ulangan ultrasound selepas 1 tahun macam tu, untuk memastikan yang fibroid itu tidak membesar dengan cepat. Kalaulah anda dekat-dekat menopause dan fibroid yang dijumpa itu agak besar tetapi anda tidak mengalami sebarang masalah, selalunya kita tak sarankan surgery juga, sebab selepas menopause fibroid selalunya akan kecut dengan sendiri, sedikit kecut dan tidak lagi membesar kerana ia membesar dengan pengaruh estrogen. Alright, apa lagi? Ya, itu saja yang ingin saya jelaskan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, sila komen pada komen section di bawah. Saya akan jawab soalan anda sekiranya mampu.
Next video yang saya akan uploadkan adalah tentang bagaimana kita boleh menggunakan ultrasound untuk mengesan fibroid. Bagaimana rupa fibroid itu semasa ujian ultrasound dan mengapa ultrasound melalui faraj dengan menggunakan teknik 3D itu sangat-sangat superior compare dengan menggunakan ultrasound biasa. Jadi saya akan ceritakan kepada anda bagaimana cara kita mengesan fibroid semasa ujian ultrasound. Okey, jangan lupa like dan subscribe macam biasa. Okey, bye-bye.